Seperkara lagi yang saya nak highlight yang berhubung kait dengan Pen Borneo. Terima kasih banyak atas apa yang telah diumumkan, perbelanjaan, belanja yang begitu banyak. Tapi saya berharap sistem yang ada, saya dah maklumkan dengan Menteri Kerja Raya, supaya bila melihat dari segi proses yang dahulu, saya sokong pre-Q. Tapi malangnya saya difahamkan pre-Q yang ada itu membabitkan hanya pertimbangan syarikat-syarikat yang capital mereka tinggi. Saya dipahamkan, tidak tahu betul ke tidak, ada 3 listed company dari Semenanjung yang dapat kontrak ini. Dan 3 listed company ini, mereka tidak ada manpower di Sabah. Mereka tidak ada kemudahan, batu kelikir. Dan sudah pasti mereka akan subkontrak kepada syarikat-syarikat di Sabah untuk menjalankan tugas itu. Dan bayangkan, pertimbangan Kementerian Kerja Raya hanya berdasarkan dengan capital. Oleh kena kewangan syarikat-syarikat yang ada di Sabah mungkin tidak sampai 1 bilion, 2 bilion, maka mereka tidak layak untuk mendapat projek sebegitu besar. Kenapa kita tidak gunakan satu gabungan, konsortium? Mungkin syarikat ini 300 juta, mungkin syarikat itu 200 juta, mungkin syarikat ini 500 juta. 3 company can be have 1 billion. Konsortium yang ada boleh melaksanakan. Kerana ini akan berlaku, saya kebimbangan saya, ketirisan. Main kontraktor dia pun kena bayar cukar, dia pun kena ada untung. Bagaimana? Lepas itu subkontraktor pun nak dapat untung, subkontraktor juga nak bayar cukai dia. Dan this is the problem yang akan dihadapi, saya yakin. Dan saya minta, saya sarankan kepada Kementerian Kerja Raya supaya pantau perjalanan dah 5 Perdana Menteri dah. Pen Borneo di Sabah ini, di Sarawak alhamdulillah. Tapi di Sabah ini bermasalah. Ya, sampai sekarang jalan ke Sepitang tu. Ya, tidak siap yang ada. Ya, dan saya berharap perkara ini dipandang serius oleh pihak kerajaan yang ada. Dan dalam sektor pelancongan, ini membimbangkan saya, Datuk Yang di-Pertua. Kerana pelancongan saya tahu bahawa kita Sabah mempunyai cukup baik ya dari segi sektor pelancongannya. Tahun 2026 dah, iaitu bakal mungkin berapa juta akan datang. Dalam pada ini, saya berharap sungguh supaya masalah sektor pelancongannya. Kita nakkan, seperti di kawasan saya sendiri, pelancong dari China datang. Tapi malangnya saya dah terima laporan daripada syarikat-syarikat tempatan. Di mana syarikat-syarikat tempatan ini merupakan yang berhadapan dengan masalah. Masalah di mana mereka bersaing dengan syarikat-syarikat yang diwujudkan oleh pelancong-pelancong daripada China. Mereka juga mempunyai restoran dah disempurna. Mereka juga mempunyai sistem pengangkutan dah disempurna. Mereka berkongsi, tak tahu mungkin dia gunakan sleeping partner ke apakah. Dan saya dah maklum dengan Kementerian Pelancongan. Saya dah hantar laporan kepada mereka. Kenapa tidak kita berkongsi dengan pelancong ataupun peniaga dari China, let's set up a joint venture. Tapi jangan matikan pelancong-pelancong tempatan. Dah berpuluh tahun di kawasan saya ni pelancong tempatan. Masyarakat Cina lebih daripada peniaga 20 orang. Ini masyarakat Cina bukannya Melayu. Datang ke rumah saya Datuk Seri Yu bangkitkan di parlimen tentang perkara ini, membimbangkan kami peniaga Cina di Sempurna ni. Ada restoran kami tak makan di restoran kami pasal dia ada restoran dia sendiri. Yang joint venture tak tahu Alibaba ke trading license, saya dah bagi arahan dari pegawai daerah. Bagi daerah saya beritahu ambil tindakan trading license. Sampai sekarang tak ada. Mungkin oleh kena saya pembangkang di Sabah. Ya, tak mendengar suara ahli parlimen yang ada. No, I'm very serious. I'm very firm. Dan saya berharap sungguh keadaan ini dapat diambil tindakan. Kerana kita tidak mahu dalam kita nak meraihkan pelancong datang ke negara kita. Tapi sistem sektor pelancongan perniagaan tempatan akan habis. Ya, tidak akan wujud dalam jangka masa yang pandang. Sistem pendidikan. Saya juga berharap sistem pendidikan ini saya nak ringkaskan Datuk Yang di-Pertua dan saya ingat selaku Ketua Parti bagilah sikit masa kena kita pun nak menyuarakan banyak perkara. Sektor pendidikan ini antara sektor yang mendapat peruntukan cukup besar. Pengajian tinggi saja 18 bilion. Pendidikan sejak 64 bilion, hampir 80 bilion peruntukan. Tidak pernah dalam sejarah. Saya ucapkan terima kasih. Tapi delivery system saya nak persoalkan ya dari sini. Bagaimana keadaan dia? Saya dah suarakan dengan Menteri Pengajian Tinggi, wujudkanlah sebuah universiti. Ya, kita cuma satu saja, UMS, government punya di Sabah.
Anak-anak dari Sempurna, anak-anak dari Tawau, anak-anak, ada di antara anak-anak ini saya terpaksa tajam. Nak belajar pergi mana? Nak belajar pergi Sarawak. Nak belajar ke Semenanjung. Penerbangan, school fee mereka membebankan. Kadang-kadang itu yang saya lihat, perkara ini cukup penting. Dah banyak belanja sangat. Dan saya berharap dah sampai ketika dia ada 60 tahun lebih dah. Kita membentuk Malaysia ini, lahirkanlah. Ya, kalau tak ada pun universiti di situ, tapi cawangan dia, contoh di Tawau. Ataupun tidak di Ladatu. Kerana dia daerah besar daripada Sempurna. Ya, tapi untuk membolehkan supaya jangan nanti pengijahan belanja anak-anak kita ditampung, ditaja oleh masyarakat yang tidak ada keupayaan dia. Dan di samping itu juga saya melihat dari segi persoalan-persoalan Dewan Rakyat ini, iaitu tentang tandas. Dan ini yang membimbangkan saya. Saya dapati bahawa contohnya sekolah-sekolah rendah yang ada. Hampir berapa buah sekolah rendah yang ada di kawasan-kawasan, contohnya di Pulau Banggi, Kudat. Untuk makluman Dewan, di Pulau Banggi terdapat 15 buah sekolah termasuk satu sekolah menengah. Dari jumlah ini lebih separuh sekolah-sekolah yang terlihat di pulau, SK Pulau Tegabun, Manawali, Balambangan, Semayan, Dogoton, tiada langsung bakalan air. Bergantung dengan air hujan dan tube well yang ada. Dan bayangkan ada tandas. Kita belanja tentang tandas. Berapa juta belanja tandas. Apa artinya ada tandas kalau tidak ada air? Dahulu saya suarakan. Apa gunanya kita bagi laptop kepada anak-anak di luar bandar, komputer sekolah-sekolah tapi elektrik tidak ada. Jadi ini saya berharap supaya imbangi sebelum kita belanja duit, lihat, buat kajian secara mendalam. Jangan hanya lihat data sekolah perlukan. Kesesuaian, kemudahan keuangan yang kita belanjakan ada dia punya return. Dan ini yang saya juga berharap tentang sekolah dapat ditingkatkan. Dan di samping itu keselamatan. Saya juga menyentuh perkara ini cukup penting kerana di kawasan saya selalu dahulu kena landa lanun dan saya berharap sungguh keseimbangan dari segi keselamatan ini dapat kita manfaatkan. Hari ini dalam keadaan negara berhadapan dengan South China Sea, tapi malangnya kemudahan tidak ada. Bayangkan bila ada kejadian di Ladatu dan Doan dahulu dan terpaksa kapal terbang daripada Labuan, jet fighter have to be brought to Ladatu. Tidak ada helikopter pun, terpaksa daripada Labuan yang membimbangkan saya di bawah. Jadi saya harap sungguh, bukan banyak sangat yang lanun di Perak ni, di Lumut. Tapi di Lumut dah banyak kapal perang dah. Gunakanlah, bagilah, hantarlah kat Sabah untuk mempertahankan. Di situ ada Indonesia, di situ ada Filipina, di situ ada South China Sea. Where the threat is, balance. Where the needs of resources and assets is, must be done. Sempurna, masa sudah tamat. Ya, saya minta satu perkara Datuk Ketua tentang 40% ini. Perkara ini cukup penting kepada kita. Saya berharap sungguh ini bukannya suara yang kita katakan ini perlembagaan. Datuk Speaker, perlembagaan cukup penting. Kalau kita baca jadual 112, cuma saya repeat. Dan ini berhubung kait dengan contohnya disebut di situ. Ya. In the case of Sabah, a grant of amount equal in each year 2/5, 40%. Ini perlembagaan. Bukan hak, bukan right kita katakan. Kalau perlembagaan pun kita tidak ikut, tidak patuh. 40% of what you collect in Sabah must be returned back. Ya, dah sampai ketika dia. Dan ini perjanjian sehingga melahirkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia.